Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Nan Zamrud. Cikgu harap pada hari ini murid-murid telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama saya memulakan sesi PDPR kita bagi mata pelajaran sejarah tahun 6. Okey. Murid-murid, sebelum tu cikgu nak buat penerangan, siap sediakan buku tulis sejarah tahun 6 dan juga buku teks yang mana murid-murid perlu rujuk muka surat 99 sehingga muka surat 105. Okey. Jadi dekat situ nanti ada bahagian yang perlu murid baca selain daripada slide penerangan oleh saya sendirilah untuk yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. So untuk buku tulis, murid perlu tuliskan di bahagian ini depan yang cikgu tandakan merah ni. Okey, tuliskan hari Jumaat, tarikh 25 Jun 2021 dan jangan lupa kita masih lagi tumpuan tajuk 11 iaitu Kita Rakyat Malaysia, cuma kita telah beralih kepada unit yang baru iaitu unit 5 Agama dan Kepercayaan di Malaysia. So apa yang murid perlu lakukan ialah tuliskan tajuk kecil dia seperti biasa, seperti mana yang saya ajar dalam kelas dan murid pun tahu. Tajuk kecil dia A, Kepelbagaian Agama dan Kepercayaan di Malaysia. Okey, untuk itu di bahagian bawah ni nanti kita akan buat macam biasalah. Selepas penerangan cikgu, murid-murid akan menzahirkan jawapan murid sendiri melalui pengalaman sedia ada murid, melalui kita pindahkan maklumat ke dalam peta buih. Okey, yang ni akan cikgu tunjukkan. Pertama nanti murid akan mencirikan kepelbagaian agama di Malaysia tu. Okey, banyak-banyak agama, apa dia punya ciri-ciri dia yang kita dapat lihat. Seterusnya nanti murid akan buat adab ketika berada dalam rumah ibadat. Mana perlu masukkan benda-benda semua? Semua murid perlu masukkan di dalam bahagian ini nanti. Dalam bahagian ini yang cikgu tunjuk nanti dekat bawah ni nanti. Jadi murid-murid tolong pastikan menonton video yang cikgu kongsikan ini, fahamkan dan juga merujuk buku teks muka surat yang cikgu cakap tadi. Jadi murid akan dapat memberikan jawapan pada peta iting tersebut. Okey. Untuk itu, insya-Allah bermula cikgu nak mula pada hari ini. Tapi cikgu nak bagi peluang dulu murid supaya mempelajari bagaimana menggunakan medium di dalam Google Classroom. Sebab modul fizikal yang ada pada murid dah habis kan, dah tak ada kan. Jadi modul seterusnya untuk unit 5 ni tak ada. Jadi apa yang cikgu perlu buat, cikgu akan masukkan unit 5 ni ke dalam Google Classroom. Tak banyak kerja, dia sikit je, mungkin 1, 2 ataupun 3 paling banyak. Okey, murid perlu klik lembaran PDF tersebut, kemudian edit, sunting untuk memasukkan jawapan. Okey, jika buat di dalam handphone, pastikan untuk bahagian edit tu pensel berlainan ikut model handphone. Mungkin pensel untuk awak edit sunting tu berada di atas dan ada handphone berada di bawah. Okey, untuk memadam, cari simbol anak panah terbalik. Okey, kemudian padamkan jawapan tersebut dengan menekan simbol tu dan gantikan jawapan yang baru. Kemudian savekan jawapan tersebut dan hantar. Maksud saya return. Okey, sebab Google Classroom tu ada bahasa Inggeris. Cuba cikgu juga akan berikan bagaimana cara-cara untuk memasukkan ID delima dan password, kemudian direct terus pergi ke Google Classroom. Diharapkan murid faham. Okey, seterusnya cikgu akan membuat penerangan oleh slide PowerPoint pada hari ini, tajuk iaitu Unit 5 Agama dan Kepercayaan di Malaysia. Okey, baiklah murid-murid, ini merupakan tajuk yang murid akan pelajari iaitu bab 5 Agama dan Kepercayaan di Malaysia. Pada bahagian ini nanti, kandungan di dalam bahagian ini, bahagian unit 5 ini, murid akan mempelajari pertama, penerimaan kepelbagaian agama dan kepercayaan yang kita akan belajar pada pagi ini. Seterusnya, Islam Agama Persekutuan, kedudukan agama lain dan yang terakhir, rumah ibadat. Okey. Pada akhir pembelajaran nanti, murid akan dapat menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat di Malaysia. Okey, kita akan tengok cikgu akan buat penerangan satu persatu apa agama-agama utama yang ada, yang dianuti oleh rakyat Malaysia dan kemudian agama-agama yang dianuti, kepercayaan yang dianuti oleh kaum-kaum subetnik yang ada di Malaysia. Okey, kita lihat murid-murid, bagaimana penerimaan kepelbagaian agama dan kepercayaan. Ini juga merupakan kunci kepada jawapan untuk murid masukkan jawapan tersebut ke dalam peta iting. Okey, jika kita lihat negara kita ni terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, kita lihat kat sini pelbagai kaum yang menganuti pelbagai agama dan kepercayaan. Murid akan tahu selepas ni kerana kebanyakan masyarakat telah mengenali agama dan kepercayaan kaum-kaum lain.
Contohnya, kita dapat lihat bagaimana pihak British membawa kaum Cina daripada negara ataupun tanah besar Cina, juga kaum India daripada tanah besar di negara India untuk ditempatkan di dalam sektor pekerjaan ketika itu, dan mereka datang ke sini, mereka telah pun ada agama dan kepercayaan sendiri. Jadi bila mereka datang ke sini untuk bekerja dan jadi warga negara, akhirnya mereka memahami apa agama-agama lain yang dianuti oleh masyarakat Malaysia di Tanah Melayu ketika itu. Sehinggalah sekarang kita masih lagi bersatu padu, ya. Okey, seterusnya, kepercayaan agama ni juga dia menonjolkan sikap menghormati yang dapat disemai di kalangan masyarakat Malaysia. Kalau kita tengok, tak payah pergi jauh kan, kadang-kadang kat sekolah kita, sekolah kebangsaan pun ada orang Cina, ada orang asli. Juga jiran kita, bagaimana kita bertoleransi dengan jiran kita, itu bermula daripada kepercayaan agama. Kenapa? Orang Islam mesti menghormati kaum lain. Kaum lain juga, agama dia tidak pernah mengatakan benda-benda yang negatif. Jadi dia kena melakukan segala kebaikan ketika berada di dunia. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini, kepelbagaian agama yang murid dapat tahu, kita lihat pertama sekali agama Islam lah. Okey, agama Islam apa kebaikan dia? Okey, apa yang diamalkan? Okey, kita dapat lihat sebagai seorang Islam, kita wajib menunaikan solat 5 waktu sehari, semalam, dan berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Itu adalah ciri-ciri yang pertama kalau kita dapat lihat, ya. Sebentar, cikgu tutupkan suara handphone ni, dia berbunyi untuk pembentangan cikgu. Okey, kita lihat juga agama Buddha, kita diminta untuk melakukan kebaikan. Semua agama macam tu, untuk menunjukkan segala kebaikan pada setiap agama. Tetapi mereka melakukan kebaikan tu untuk diri sendiri dan juga bekalan mereka untuk setelah mati nanti. Jadi mereka juga bersembahyang di wad seperti kita di masjid. Bagi penganut agama Hindu, mereka percaya hukum karma, maksudnya timbal balik. Buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahatlah kelak pada masa akan datang. Okey, bagi penganut agama Kristian, dia bersembahyang secara bersendirian dan biasanya mereka akan pergi ke gereja pada hari Ahad. Okey. Semua bahan-bahan ni yang cikgu terangkan melalui slide PowerPoint ni ada juga di dalam buku teks Sejarah Tahun 6 pada bermula muka surat 99 tadi. Jadi murid perlu buka, okey, itulah akan maklumat tersebut dan pindahkan ke dalam peta iting nanti. Okey, ini penerangan berkenaan atau berkaitan ke pelbagai agama yang kita lihat. Agama-agama lain, contoh Confucius, di mana mereka mengajar prinsip hidup yang baik dan menekankan sifat berperi kemanusiaan. Okey, perasaan hormat, menghormati antara orang muda dengan orang tua menjadi prinsip kepada ajaran ini. Agama Tao pula, dia lebih mementingkan keharmonian hidup dan alam semesta. Ingat semua agama walaupun tak ada pun menyentuh tentang kebaikan semua manusia, tetapi bila kita lihat balik contoh kehidupan di alam semesta, nampak tak? Dia secara general, kebaikan tu membentuk segala kebaikan-kebaikan yang lain. Okey, semua ajaran agama dan kepercayaan mengajar penganutnya supaya sentiasa melakukan perkara yang baik. Okey, beruntunglah kita duduk kat Malaysia ni sebab kita sentiasa bersatu padu, saling menghormati satu sama lain walaupun berbeza agama. Jadi kita dapat mengamalkan toleransi tersebut. Okey. Okey, murid-murid, cuba kita tengok sub-etnik yang lain yang ada dekat Malaysia ni. Kalau kita tengok orang asli, mereka mengamalkan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun. Okey, kepercayaan ini berkait rapat dengan alam sekitar. Bagi masyarakat Kadazan Dusun di Sabah juga, dia percaya kepada semangat padi. Bagi menghasilkan padi yang banyak, mereka menjalankan upacara memuja semangat padi. Okey, bila kita lihat masyarakat Kadazan Dusun di Sabah percaya kepada Kinorohigan yang dipercayai mempunyai kuasa Tuhan. Okey, ini kepercayaan mereka. Jadi kita kena bukan kita kena menganuti agama mereka atau kepercayaan mereka, tapi kita kena faham. Okey, daripada kefahaman itu adalah akan membentuk kita ni sentiasa bertoleransi dengan orang lain. Okey, mari kita lihat untuk masyarakat Bajau, mereka memegang kepercayaan yang diwarisi daripada nenek moyang. Apa? Iaitu ngenduang atau duang rumah, di mana tuan rumah atau ahli keluarga si mati akan menjamu makanan kepada tetamu. Maksudnya mereka masih lagi menghormati tetamu yang datang untuk melihat jenazah kematian pada hari kematian tersebut. Di Sarawak juga, murid akan dapat lihat orang Iban dan Melanau yang mengamalkan adat turun-temurun juga. Contoh, mereka ingin mendirikan rumah. Jadi apa mereka perlu buat? Kawasan tanah itu yang nak tanamkan atau didirikan rumah tu disemah terlebih dahulu untuk mengusir roh jahat. Ini adalah kepercayaan mereka.
Masyarakat Iban juga mengadakan upacara berdoa kepada Tuhan, iaitu upacara miring, untuk memberkati penduduk, melindungi dan membawa kebahagiaan serta keharmonian pada masyarakat mereka. Bagi masyarakat Bisaya pula, kita dapat lihat yang bekerja sebagai petani, mereka percaya kepada kuasa gaib. Misalnya, sebelum membuka satu kawasan pertanian, mereka akan membaca jampi mantra untuk mengelak daripada gangguan kuasa gaib. Okey murid-murid, bila kita tengok gambar yang cikgu tunjukkan ni, okey, ni adalah majlis perkahwinan masyarakat orang asli. Kepercayaan dia dan kepelbagaian agama. Kalau kita tengok, mereka ada pelamin kan, dan kita pun majlis perkahwinan orang Melayu pun ada pelamin, orang India pun ada pelamin. Jadi bukan cikgu nak cakap kita ni sama, tak. Sebenarnya apa yang diamalkan tersebut berbeza, cuma dari segi budaya tu macam agak samalah. Cikgu tak cakap lah orang asli ni kita orang Melayu Islam ikut mereka ataupun agama-agama lain yang dianuti ikut agama kita. Tapi murid kena tahu juga sebenarnya bila kalau kata keterbukaan diri tu untuk memeluk agama Islam ataupun mereka mempelajari, okey, jadi dekat situ akan terbuka hati mereka untuk memeluk agama Islam. Jadi kita sebagai orang Islam kena sentiasa bersifat terbuka dan menerima kepelbagaian agama yang dianuti itu dengan baik. Okey, kalau untuk masyarakat Kadazan, kita dapat lihat bagaimana mereka mengadakan upacara pemujaan semangat padi. Ini adalah upacara genduang yang diadakan oleh masyarakat Bajau, di mana mereka menghias bot bagi meraihkan perayaan Kaul. Okey, cantik kan berwarna-warni apa yang dibuat tu. Kalau awak biasa pergi ke Sabah Sarawak, awak dapat lihatlah benda-benda apa yang dijual kraft tangan mereka itulah. Okey, terkadang ada berkaitan dengan agama, tapi bukanlah kita nak beli disebabkan agama tersebut, tetapi kita beli untuk buat perhiasan. Boleh, tak ada masalah. Okey, ni upacara miring masyarakat Iban. Okey, nakut babulang diraihkan oleh masyarakat Bisaya. Nampak macam satu persembahan lah. Okey. Okey, baiklah murid-murid, untuk Cakna Minda, bagaimanakah agama mewujudkan perpaduan? Cuba murid fikirkan, bagaimana agama itu sebenarnya mewujudkan perpaduan? Kita pelbagai agama, pelbagai kepercayaan, tetapi bagaimana agama itu sendiri mewujudkan perpaduan di Malaysia antara masyarakat? Seterusnya, kita lihat nilaikan kepentingan menghormati pelbagai agama bagi mewujudkan keharmonian. Cikgu tinggalkan dua soalan ni, cuba zahirkan jawapan murid secara memindahkan maklumat tersebut ke dalam buku tulis sejarah. Jadi, selesai untuk penerangan cikgu pada kali ini. Ingat murid-murid, sila rujuk buku teks muka surat 99 hingga 105. Okey, hingga 105 untuk murid mencari jawapan, mengitlak bahan-bahan bacaan yang ada dalam buku teks tersebut selain slide penerangan ni untuk murid zahirkan jawapan pada peta iting nanti. Selepas ni kita jumpa untuk sesi penerangan bagaimana untuk meletakkan ataupun menulis jawapan di dalam peta iting tersebut nanti. Okey, kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.